طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين سقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء فيه للجسم شفاء فيه للروح دواء أيها الهادي سلاما مع القرآن البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع وعليكم السلام ورحمة الله. Kejap. Muka surat 220. Tiga 3 هات هدي الله هات يا نبي المعجزات ليس للات مكان ليس للعزى ثبات وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات أنت ألفت قلوبا شفها طول الصراط Alhamdulillah. وجب
Hadis ke 409 شرفت المدينة مرحبا يا خير دار طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan izin daripada Allah, kita dapat meneruskan lagi pembacaan kita daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa bagi Qadhi Iyad Al-Maliki rahimahullahu taala. Yang mana kita berhenti pada hadis yang ke-409 pada muka surat 220 cetakan Dubai. Pada hadis riwayat Abi Hurairah, ma min nabiyyin minal anbiya illa wa qad utiya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa bihi ilahi qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma min nabiyyin minal anbiya'i illa wa qad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Tidak ada daripada nabi di kalangan para nabi kecuali aku diberi daripada ayat, tanda-tanda, daripada mukjizat ma mithluhu amana alaihi al-bashar, yang seumpamanya beriman manusia. Wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan auhallahu ilaihi, dan sesungguhnya apa yang diberikan kepadaku ialah wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan. Fa'arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Dan aku berharap bahawa aku adalah orang yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Maka di sini ulama menyatakan bahawa bentuk mukjizat yang Allah Ta'ala beri pada Rasulullah itu, kalau dilihat kepada mukjizat yang ada pada Rasul-Rasul sebelum baginda, maka Rasulullah tu dapat seperti mana yang mereka dapat, bahkan ditambah lagi dengan diberi kepada Nabi mukjizat Al-Quran, mukjizatun khalidatun ila yaumil qiyamah, mukjizat yang kekal sehingga hari kiamat. Makna hadza indal muhaqqiqin, makna perkataan Nabi di sisi ulama muhaqqiqin, dia kata baqa'u mu'jizatihi ma baqiyatid dunya, iaitu kekalnya mukjizat Nabi selama mana kekal dunia. Wasairu mu'jizatil anbiya dhahabat lil hin, mukjizat para nabi yang lain itu hilang seketika itu. Makna bila berlaku itu berlakulah. Berlaku apa yang
dibuat oleh Nabi Musa belah laut, maka orang yang hadir tu nampaklah. Yang tak hadir tak nampak. Walam yushahidha illa al-hadiru minha, tidak menyaksikan mukjizat itu kecuali orang yang hadir ketika berlaku itu. Wa mu'jizatul Qur'ani yaqifu 'alaiha qarnun ba'da qarnin 'iyanan. Mukjizat Al-Quran, namun mukjizat Al-Quran ini dia berkekalan. Satu kurun setelah satu kurun diperlihatkan, 'iyanan. Nampak kita kemukjizatan Al-Quran tu. La khabaran, bukan sekadar kita mendengar sahaja. Kekalnya itu ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Wa fihi kalamun yatul, dan pada perbincangan ini ada perbahasan yang panjang. Hadza nukhbatuhu, dan inilah nukhbah dia, pilihan-pilihan dia. Dia punya kita katakan yang dipilih, yang khulasahnya. Wa qad basatna al-qawla fihi, kami telah panjangkan perbincangan tentangnya. Wa fi ma dzukira, dan apa yang disebutkan itu fihi siwa hadzal siwa hadza, selain daripada ini, bila kat mana kami akan sebut akhir babil mu'jizat. Akhir bab mukjizat nanti akan dibincangkan lebih panjang lagi. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu kullu nabiyyin u'tiya sab'atan nujaba'a min ummati. Daripada Sayyidina Ali dikatakan, baginda Sayyidina Ali menyebut bahawa setiap nabi diberi 7 orang nujaba. Nujaba ini ialah manusia yang terpilih di kalangan sahabat-sahabat. Ini yang diberi kedudukan yang tinggi, para umpama wali lah. Ini istilah ni pun istilah yang biasa didengar dalam perbahasan ahli sufi dan juga perbahasan taqsim awliya, nujaba. Jadi di kalangan para nabi itu dahulu ada 7 nujaba daripada umat mereka, yang mana mereka itu menjalankan tugas, tugas para nabi, menjadi wakil dan orang yang dekat kedudukan dengan Allah. Wa utiya nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam, dan diberi kepada nabi kamu iaitu Nabi Muhammad 14 najiba, 14, makna 2 kali ganda. Makna 2 kali lah. Biasa nabi-nabi lain 7, Rasulullah 14 najiba. Minhum Abu Bakr wa Umar wa ibn Abbas wa ibn Abbas, bukan wa ibn Mas'ud. Minhum Abu Bakr wa Umaru, di kalangan mereka ialah Abu Bakar, Umaru wa ibn Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud wa Ammar, dan juga Ammar bin Yasir. Okey. Jadi ini daripada 14 itu disebut 4 di sini. Yang lain-lain itu ialah sahabat-sahabat besar lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha qad habasa an Makkatal fila. Allah Ta'ala menahan daripada masuk Mekah itu akan fil. Apa dia? Gajah, tentera bergajah. Allah tak benarkan Abrahah masuk Mekah, menyerang Mekah dengan gajah. Berhenti dia di Wadi Muhassir. Berhenti dia di Wadi Muhassir itu, tak sampai ke masuk Mekah lagi. Wa sallata 'alaiha rasulahu wal mu'minin, dan Allah Ta'ala beri kemenangan ke atas Mekah itu akan Rasulnya dan para orang mukmin. Dalam Fathul Mekah, Allah Ta'ala memenangkan Rasulullah berjaya masuk dan membuka Mekah bersama orang Islam. Wa innaha lam tahilla li ahadin ba'di. Dan sesungguhnya Mekah itu tidak menjadi halal untuk berperang kepada seorang pun selepas pada aku. Wa innama uhillat li sa'atan min nahar, dan hanya dibenarkan bagiku seketika, sewaktu, seketika masa pada siang hari. Ketika Rasulullah masuk Mekah, fi Fathil Mekah itu berlaku sedikit peperangan pada sebahagian arah itu masuk ke Mekah. Bertempur sahabat Nabi ini dengan beberapa orang pemuda-pemuda Mekah. Masa tu je Allah Ta'ala halalkan. Lepas pada itu diharamkan. Maka wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqu min adzabis sa'ir. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, siapa yang menghendaki Mekah itu dengan niat jahat untuk melakukan peperangan, menumpahkan darah, Allah Ta'ala akan beri dia azab. Sebab itu Mekah ini satu kawasan yang Allah Ta'ala pelihara. Berlaku pada zaman-zaman selepas itu peperangan, ada orang menyerang Mekah dengan menjani dan seumpamanya pada zaman Abdullah bin Zubair. Maka itu satu perbuatan yang salah lah. Kerana tanah Mekah ni haramnya selepas pada Rasulullah tidak dibenarkan. Bahkan orang yang melakukan atau meniatkan perkara-perkara jahat terhadap Mekah tu sebenarnya dia telah melakukan satu dosa yang sangat besar.
wa 'anil Irbadi ibni Sariyah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, daripada Irbad bin Sariyah dia mendengar Rasulullah berkata, inni abdullah wa khatamun nabiyyin, sesungguhnya aku ini hamba Allah Ta'ala dan penutup sekalian Nabi, wa inna Adama munjadilun fi tinatih yang mana ketika itu Adam masih lagi dalam munjadilun fi tinatihi, masih dalam keadaan tanah lagi, lembaga dalam munjadilun. Munjadilun ni mulqa, dia terdampar dalam bentuk tanah lagi di depan pintu syurga. Makna Allah Ta'ala belum tiupkan lagi kepada Adam tu roh. Ketika itu Nabi telah ditetapkan berada dalam ilmu Tuhan dan telah ditentukan bahawa dia akan menjadi penghulu sekalian Nabi. Wa'idatu abi, wa'idatu dalam surah lain kata wa da'watu, dan aku inilah doa bapakku Nabi Ibrahim. Doa bapakku Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendoakan bahawa daripada anak cucu dia, ada di kalangan anak cucu dia Rasul. Rasul di kalangan anak cucu dia. Wa bisyaratu Isa ibni Maryam, dan juga khabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa ibn Maryam. Ini semua disebut dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahawa Nabi Ibrahim berdoa, dan juga Nabi Isa menceritakan bahawa datang selepas beliau itu Rasul yang namanya Muhammad. Wa an ibni Abbas qala inna Allah faddala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala ahli sama. Allah Taala muliakan Nabi Muhammad di atas penduduk langit. Wa alal anbiya'i salawatullahi alaihim, dan di atas para nabi selawat Allah Taala ke atas mereka. Qalu fama fadluhu ala ahli sama. Maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah kelebihan Nabi Muhammad ini, Rasulullah ni, di atas ahli langit? Apa kelebihan dia? Qala inna Allah Ta'ala qad qala li ahli sama. Allah Ta'ala telah berkata kepada penghuni langit, wa man yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadhalika najzihi jahannam. Barang siapa yang berkata di kalangan mereka, aku ini Tuhan selain Allah, fadzalika najzihi jahannam, kami akan balasnya dengan neraka jahannam. Kadzalika najzil zalimin, demikianlah kami membalas orang yang zalim. Wa qala li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tapi pada hak Nabi Allah Taala kata, inna fatahna laka fathan mubina, kami membukakan kepada engkau satu pembukaan yang jelas. Liyaghfira laka Allah, supaya Allah Ta'ala memaafkan, mengampunkan. Moga Allah Ta'ala mengampunkan bagi kamu apa yang telah terdahulu daripada dosa kamu dan apa yang terkemudian. Maksud ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, dosa yang terdahulu dan terkemudian ni maksud Nabi maksum, bukan Nabi melakukan dosa. Al-ayata ay akmilil ayah. Qalu fama fadluhu 'alal anbiya, apa kelebihan Nabi di atas nabi-nabi lain? Qala, Rasulullah menjawab, inna Allah Ta'ala qala wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lakum. Sesungguhnya tidak kami utuskan daripada Rasul kecuali bilisani qaumihi, kecuali dengan lidah bahasa kaum mereka, liyubayyina lahum, supaya Rasul ini memberi keterangan kepada mereka. Wa qala li Muhammad, dan tapi pada hak Nabi Allah Ta'ala kata, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, tidak kami utuskan engkau kecuali kepada seluruh manusia. Tadi bilisani qaumihi liyubayyina lahum, kepada mereka saja, tapi Rasulullah kaffatan linnas. Wa an Khalid bin Ma'dan anna nafaran min ashabi Rasulullah, daripada Khalid bin Ma'dan bahawa satu kumpulan daripada sahabat Nabi qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, akhbirna an nafsik, ceritakan kepada kami tentang diri kamu. Wa qad ruwiya nahwuhu, dan diriwayatkan seumpamanya an Abi Dzarrin wa an Shaddad ibni Aus wa an Anas ibni Malik. Qala na'am, ya, Nabi kata, ana da'watu Abi Ibrahim, aku doa bapakku moyangku Nabi Ibrahim. Yakni apa maksud Nabi tu? Ialah firman Allah, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum. Ni doa Nabi Ibrahim kan, ketika dia buat Kaabah bersama anak Ismail, sambil itu dia berdoa,
Rabbana wab'ath fihim, ya Allah bangkitkan di kalangan anak cucuku rasulan minhum, rasul di kalangan mereka. Wa busyra Isa, dan khabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa. Wara'at ummi hina hamalat bi, dan ibu aku melihat ketika dia mengandungkan aku, annahu kharaja minha nurun adha'at lahu kusuru Busra, bahawa keluar daripada perutnya cahaya yang menerangi istana Busra. Di Busra tu, Busra di kawasan min ardi Syam, daripada Syam, iaitu istana Kisra. Kisra ni ialah raja di belah Parsi lah. Kerana kawasan Syam di belah timur itu masih dalam jajahan takluk Parsi. Kusuru Busra, istana di Busra. Wasturdi'tu fi Bani Sa'd bin Makrin, dan aku disusukan pada perkampungan Bani Sa'ad oleh keluarga Halimatus Sa'diyah. Fabaina ana ma'a akhin li, ketika aku bersama dengan saudara susu aku, khalfa buyutina, di belakang rumah kami, nar'a bihima lana, kami mengembala, bukan nar'a bahman lana, ya, mengembala kambing ternakan bagi kami, nar'a bahman lana. Idh ja'ani, ketika itu datang kepada aku, rajulani, dua orang lelaki, alaihima thiyabun bidhu, mereka memakai pakaian putih. Wa fi hadithin akhar thalathatu rijal, hadis lain datang 3 lelaki. Bitistin, datang dengan membawa satu bekas, bekas min dhahabin, daripada emas, mamlu ating, yang dipenuhi saljan, dengan salji. Fa akhadhani fashaqqa batni, lalu diambilku di kalangan dara aku tu, lalu fashaqqa batni, dibelah perut aku. Qala fi akhir hadzal hadis, dan disebut pada akhir hadis ini apa? Dibelah min nahri, daripada orak tengkok aku, daripada tengkok aku. Tengkok nahri ni makna tempat bawah tengkok ni. Ila marakki batni, sehingga di bawah pusat perut dia, bawah perut dia. Dibelah panjang begitu. Thumma astakhraja minhu qalbi, kemudian mereka berdua mengeluarkan daripada dalam aku tu hati aku. Fashaqqahu, lalu dibelahkan dada aku. Fastakhraja minhu alaqah, dikeluarkan dada, dikeluarkan hati, dibelahkan hati, dan dikeluarkan alaqatan sauda, dikeluarkan daripada dalam hati itu titik hitam. Fatarahaha, lalu dicampurkan titik hitam yang ada dalam hati. Thumma ghasala qalbi, kemudian mereka membasuh hati aku. Wa batni, dan juga perut aku, dalam aku, bidzalika salji, dengan salji itu, hatta anqayahu, sehinggalah membersihkan, mereka berdua membersihkan dalam aku ni. Qala fi hadithin akhar, ini berlaku atas jalan mukjizat, berlaku atas jalan mukjizat. Qala fi hadithin akhar, dan disebut dalam hadis lain, thumma tanawalu ahaduhuma syai'an, kemudian mengambil salah seorang malaikat itu sesuatu, fa idza bi khatamin fi yadihi, tatkala itu di tangannya itu ada khatam, dengan malaikat itu ada cap, min nurin, daripada cahaya, yaharun naziru dunahu, yang mana akan menghairankan orang yang melihatnya. Fa khatama bi qalbi, melalui dicapkan dengannya hatiku. Famtala'a imanan wa hikmatan, lalu penuhlah hatiku dengan keimanan dan hikmat. Thumma a'adahu makanah, kemudian dikembalikan jantung hatiku itu. Hati itu maknanya jantung, ni juga kita biasa terjemah Melayu kan. Qalbu ni orang kita terjemah dengan hati. Hati itu maksud jantung lah di sini. Sebab tu sebut jantung hati. Orang puji orang kekasih, dia kata, wahai jantung hatiku, anak jantung hati. Sebab apa? Kadang-kadang istilah hati itu merujuk pada jantung. Jadi makna maklumlah perkara ni. Pada bahasa kita itu qalbun itu walaupun kita sebut hati, makna jantung. Bukan hati dalam istilah biologi. Apa dia kata ni? Thumma a'adahu makanah, dikembalikan ke tempat balik. Wa amarral akharu, lalu melalukan oleh malaikat yang satu lagi, yadahu, lalukan tangannya, ala marfiki sadri, atas belahan dadaku, falta'ama, lalu bertakuk balik. Kan dada dibelahkan, lalu dilalukan tangan malaikat seorang lagi dilalukan atas dada, lalu bertakuk. Ilta'ama
Bertakuk balik dah ada. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat disebut inna Jibril qala, Jibril berkata qalbun waqi'un, hati ini hati waqi', hati mana syadid, hati yang kuat teguh, fihi ainani tubsirani, padanya dua mata yang melihat, wa udhunani tasma'ani, dan dua telinga yang mendengar. Thumma qala ahaduhuma li sahibi, kemudian berkata salah satu malaikat kepada yang satu lagi, zinhu bi asharatin min ummati, timbangnya dengan 10 orang daripada umat dia. Fawazanani farajahtuhum, lalu ditimbangku dan aku melebihi 10 orang itu. Thumma qala zinhu bi mi'atin min ummati, timbang pula, cuba timbang pula dengan 100 orang di kalangan umat dia. Fawazanani bihim fawazantuhum, lalu ditimbang aku dengan 100 orang di kalangan umatku, maka aku memberati mereka. Thumma qala zinhu bi alfin min ummati, timbang dengan 1000 pula. Fawazanani bihim fawazantuhum, maka ditimbang dan aku melebihi mereka 1000 orang tu. Thumma qala da'hu, kemudian malaikat tu kata da'hu anka, okay, biarlah, cukuplah. Fala wazantahu bi ummatihi lawazinaha sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu timbangkan Rasul ini dah hatinya dengan seluruh umatnya, nescaya akan jadi berat dan akan jadi lebih berat lagi hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fi haditsil akhar, berkata dalam hadis lain, thumma dhammuni ila sudurihim, kemudian mereka memelukku kepada dada mereka, wa qabbalu ra'si, dan mereka mengucup kepalaku, wa ma baina ainayya, dan di antara dua mata aku, di dahilah. Thumma qalu ya habibu, wahai kekasih, lam tura, jangan kamu takut. Daripada rau'un, lam tura, jangan kamu takut. Innaka law tadri ma yuradu bika minal khairi laqarrat ainak, sesungguhnya engkau kalau kamu tahu apa yang dikehendaki Allah dengan kamu daripada kebaikan, laqarrat ainak, kerana saya akan jadi tenang hati kamu, tenang mata kamu, akan jadi tenang. Wa fi baqiyati hadzal hadis min qawlihi, daripada baki hadis ini daripada perkataan mereka, ma akramaka 'ala Allah, alangkah mulianya engkau ke atas Allah, innallaha ma'aka wa malaikatahu, sesungguhnya Allah bersama engkau, begitulah juga malaikatnya pun bersama engkau. Qala fi hadis Abi Dzarrin, fama huwa illa an wallaya anni, tidaklah ada kecuali sepai itu mereka beredar daripadaku. Fa ka'annama aral amra muayyanatan, seakan-akan aku melihat perkara itu muayyanatan, secara terang menerang, maknanya secara aku melihat sebagai melihat betul lah, muayyanah, melihat dengan menyaksikan dengan mata. Wa haka Abu Muhammad Makiyun wa Abu Layth Samarqandiyu wa ghairuhuma anna Adama 'inda ma'siyatihi, Nabi Adam ketika melakukan kesilapannya itu berkata, Allahumma bihaqqi Muhammadin ighfir li khati'ati, ya Allah, dengan hak Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, ampunlah bagiku kesilapanku. Wa yurwa, dari riwayat lain disebut taqabbal taubati, terimalah taubatku. Faqala lahu Allahu, maka Allah Ta'ala berkata, min aina arafta Muhammadan, daripada mana kamu kenal Muhammad ni, padahal kamu manusia pertama. Qala ra'aitu fi kulli mawdi'in minal jannah maktuban, aku melihat pada setiap tempat dalam syurga ditulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiap tempat ada tulisan itu. Wa yurwa, dari riwayat lain juga disebut Muhammadu abdi wa rasuli, ada ditulis Muhammad itu hamba-ku dan rasulku. Fa'alimtu annahu akramu khalqika alaik, maka aku tahu bahawa Muhammad ini orang yang paling mulia daripada kamu, daripada mulia ke atas kamu, paling mulia. Fataballahu alaihi wa ghafara lah, lalu Allah Ta'ala menerima taubat Allah Ta'ala mengampunkan kesilapan Nabi Adam dan mengampunkannya. Wa hadza 'inda qailihi, dan ini di sisi orang yang berpandangan, yang berkata sedemikian. Inilah takwil qaulihi ta'ala, mereka yang menerima ataupun berpandangan sebegitu, mereka inilah yang ditakwilkan, yang dimaksudkan daripada firman Allah Ta'ala, fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih, lalu Nabi Adam menerima daripada Tuhannya kalimah, lalu Allah Ta'ala ampunkan ke atasnya. Kalimah ni apa ni? Iaitu tentang kerasulan Nabi Muhammad ni, Muhammadur Rasulullah itu. Ini sebahagian tafsiran ya. Jadi pentafsiran yang biasa, yang masyhur ataupun jumhur, itu macam yang kita tahulah. Dan ini salah satu tafsiran. Sebab itu kata inda qailihi ya.
Wa fi riwayatin Ajuri, dalam riwayat Al-Ajuri qala faqala Adamu lamma khalaqtani, apabila ni riwayat lain pula ni cerita, apabila engkau ciptakan aku, rafa'tu ra'si ila arsyika, aku angkat kepala aku melihat arasy engkau, fa idza maktubun fi, tatkala itu tertulis pada arasy la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fa alimtu annahu laisa ahadun a'zama qadran 'indaka, maka aku tahu tidak ada seorang pun lebih besar kedudukannya di sisi engkau, mimman ja'al tasmahu ma'asmik, lebih daripada orang yang engkau letakkan namanya bersama nama engkau. Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah Ta'ala wahyukan kepada Adam, wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kemuliaanku, innahu la akhirun nabiyyin min dzurriyyatik, itu seakhir nabi paling akhir di kalangan zuriat anak cucu kamu, walaulahu ma khalaqtuka, kalaulah tidak kerananya nescaya tidak aku ciptakan kau. Ini yang biasa kita sebut laulaka ma khalaqtul aflak, laulaka ma khalaqtul aflak. Tapi daripada ahli hadis, darjat hadis tu, maka dilihat dari segi ilmu hadis lah, sahih tidak sahihnya, adakah itu termasuk dalam hadis itu dhaif ataupun maudhu' dan seumpamanya. Cuma makna dan juga apa yang difahami daripada itu ada sokongan daripada beberapa hadis lain. Cuma hadis tersebut ada kedudukannya yang tidak sampai pada tahap sahih dan sangat lemah pun ada. Jadi kedudukan ahli hadis itu kita kena bahas dengan cara penilaian ahli hadis. Qala wa kana Adamu yukna bi Abi Muhammad, dan disebut bahawa Nabi Adam itu dikunyahkan dengan Abi Muhammad, bapa kepada Muhammad. Wakila Abi Bashar, ada pandangan mengatakan Abil Bashar. Abil Bashar, ni Abil Bashar masyhur lah, Abil Bashar. Waruya Abil Bashar Nabi Nabi Adam, bapa kepada manusia. Abul Anbiya, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Waruya an Suraj bin Yunus annahu qala inna lillahi malaikatan, sesungguhnya bagi Allah itu ada malaikat sayyahin, yang mana mereka ni berjalan. Iyadatuha kullu darin fiha Ahmad. Iyadah, berjalan menziarahi. Iyadatuha ni menziarahi siapa? Menziarahi tiap rumah yang ada dalamnya nama Ahmad ataupun Muhammad, ikraman minhum li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagai nak memuliakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak je. Jadi kita dalam masalah dasar ataupun perkara berkaitan dengan sirah ni, para ulama kita dalam masalah hadis, mereka menilai mudah dan juga mereka meriwayatkan hatta hadis-hadis yang lemah ataupun sangat lemah, apabila makna itu sahih dan dia cenderung kepada meninggikan kedudukan Rasulullah SAW, mereka meriwayatkan juga. Itu yang dibuat oleh para ulama-ulama kita sejak daripada zaman dahulu lagi. Sebagaimana yang kita dapati oleh Qadhi Iyad di sini. Nampak? Nampak? Apa nama ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kecuali dalam bab hukum. Dalam bab hukum, itu memang kena ikut dari segi hadis yang hanya dapat makbul saja diterima. Okey. Ini disebut dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Alfiyah Iraqi, disebut wali'lamit talibu an-nasiyara tajma'u ma sahha wa ma qad unkira, wali'lamit talibu an-nasiyara tajma'u ma sahha wa ma qad unkira. Hendaklah seseorang talib itu mengetahui bahawa sirah-sirah ini tajma'u ma sahha, menghimpunkan hadis yang sahih, wa ma qad unkira, dan begitulah juga hadis-hadis yang mungkar sekalipun ada dihimpunkan. Itu menjadi kita kata da'bu al-ulama fi hadha sya'ni. Kenapa? Kerana yang maksud daripada periwayatan itu ialah
menceritakan secara umum ketinggian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kerana kita maklum dah si ahli hadis bahawa hukum atas dhaif ataupun sahih, makbul ataupun mardud itu ialah mengikut pada sanad. Yang kadang-kadang makna bagi hadis tersebut walaupun sanad dhaif, maknanya itu makbul, diterima, maka diriwayatkan juga. Kecuali lah sesuatu yang memang mukhalafah dengan qawaid al-ammah serta sesuatu yang kita kata makdzub ala Rasulillah. Itu memang ditolaklah. Sebab itu kadang-kadang yang orang mengingkari cerita-cerita yang dibawa dalam maulid itu, sebenarnya orang tu kalau tengoknya, mereka ni baca habis tak kitab hadis tu. Habis tak baca kitab hadis tu. Tengok tak payah tengok banyaklah kitab-kitab hadis lain yang lagi banyak tu. Cukup kadang kita Asy-Syifa yang kita baca ni, kita dah bertemu beberapa perkara yang sebelum ni kita dengar daripada mulut masyayikh dan para ulama asatizah kita apabila sampainya bulan maulid ataupun cerita-cerita yang dibawa berkaitan Rasulullah, yang dalam sisi pandangan ahli hadis yang menilai hadis lah, terutamanya mereka ambil daripada Maudhu'at Ibnu Jauzi yang maklum dalam Maudhu'at itu sebahagian ulama mengatakan Ibnu Jauzi ni terlampau syadid sangat ataupun senang sangat memaudhu'kan suatu hadis itu. Jadi mereka kata ini makzub dan seumpamanya. Tiba-tiba kita dalam kitab seumpama kitab Syifa ini, yang mana kita tahu bahawa musannif ini seorang yang memang ahli juga dalam bidang hadis, beliau meriwayatkan. Jadi makna manhaj kita dalam penilaian hadis berkaitan perkara-perkara itu ada sedikit khalal. Kita berpegang pada manhaj mana? Manhaj mutaqaddimin, manhaj ulama yang mu'tabari, ke kita ambil manhaj yang zaman sekarang ni atau manhaj sebahagian daripada panggil nabitah, gelaran lah, minta maaf lah. Jadi itu kita kena nilai balik. Kita ni bersama mana? Adakah kita bersama pandangan manhaj yang dibawa oleh jumhur, ataupun kita nak mengikut manhaj yang syaz? Dia kata dah ada juga ulama dahulu buat itu, ya, tapi ada sebahagian pandangan atau manhaj tersebut bukan manhaj yang kita sebagai manhaj yang mu'tamad ataupun sawadil azam. Ala kulli hal, selagi mana perkara itu benda yang boleh kita bincangkan, tak masalah. Kat mana tadi? Warawa Ibnu, sebab itu, dan itu dari segi penilaian dan sewajar dan sepatutnya lah. Kalau penceramah ataupun seorang yang ingin membawa sesuatu dalam masyarakat itu, eloknya bawalah perkara yang mereka mudah terima dan tidak menjadi fitnah. Itu juga pesanan kepada kita yang nak menyampaikan ilmu. Khatibun nas ala qadri ukulihim. Kita khitablah manusia itu ikut kadar kemampuan mereka menerimanya. Jadi rasa kadang-kadang benda ni hadis lemah, ada yang kira orang kata maudhu', dan payah diterima oleh akal contohnya. Payah diterima oleh akal. Kita bercakap secara umum begitu, maka bila kita keluarkan tu, kita telah mungkin membuka fitur fitnah kepada orang yang kusuru aqlihim, yang akal mereka cetek, tak mampu nak faham dengan makna yang sesuai, dan juga kepada orang yang ada hiqdun, ada dendam, ada perasaan hati tu jahat, dia akan condemn kita, dia cut video kita ke pernyataan kita, cut dan paste, dia pun buat video lain pula, berjela-jela pula. Nampak juga. Jadi kena jaga kot daripada aspek itu. Wa qala Ibnu Qani'il al-Qadhi an Abi Hamra'ah. Jadi awak nak baca ni ialah apa yang ditulis oleh Qadhi Iyad. Jadi selesai dah tu. Man asnada faqad bara'a zimmatu. Siapa yang isnadkan, sandarkan ni, maka nak balah dengan Qadhi Iyad lah, jangan balah dengan kita. Balah dengan Qadhi Iyad Al-Maliki. Rasa tak setuju, rok kitab dia lah. Rasa berani sangat, rasa alim, rok kitab dia. Kata Qadhi Iyad gini, kalau berani lah. Ni bukan suruh, ni sarkasm. Nampak tak? Ada juga orang faham kadang. Wa an Ibnu Qani'in al-Qadhi an Abi Hamra qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma usriya bi ila sama, apabila diisrakan aku pada malam Isra ke langit, idza 'alal arsy maktubun, tatkala itu ataupun aku melihat pada arasy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
ayatuhu bi Ali, aku kuatkannya dengan Sayyidina Ali. Ini juga hadis ni kalau tengok dalam muhakkik di bawah ni, memanglah hadis ni memang ada pertikaian pada masalah sanad, iaitu Abi Hamra itu. Adakah sabit suhbahnya atau tidak sabit suhbah. Kebanyakannya memang menilai hadis ni tidak kuat, dan hadis ni hadis yang pertamanya masa isu Ali. Okey, kenapalah atas dasar pandangan ataupun hadis ini sahih ataupun diterima isu Ali, kenapa? Sebahagian ulama yang menafsirkannya, kalau kata ni Syiah ni memang terima sangatlah. Kita pun sebahagian ahli sunnah kita pun ada yang menerima atas dasar ada periwayatan itu. Jadi kenapa disebut Sayyidina Ali? Kerana kekuatan Sayyidina Ali itu pada peperangan Khaybar, Sayyidina Ali dia bila nak serang kota Khaybar ni antara kota Yahudi yang payah, kerana sebab dia punya struktur pertahanan kuat. Kuatnya Sayyidina Ali ni, apabila dia serang kota Khaybar, pintu kota tu dia cabut, dia akak seorang je. Dia jadikan perisai supaya orang boleh masuk. Kita boleh bayang cerita-cerita Hollywood, cerita-cerita orang buat cerita-cerita hebat tu kan. Gagahnya orang tu boleh akak pintu seorang diri. Bukan pintu rumah kereta, bukan pintu daripada plastik ataupun pintu zaman ni, atau pintu kayu pun. Itu kayu seorang berat juga tu. Ini pintu kota boleh angkat. Masa Nabi SAW dalam Hajjatul Wada', Nabi sembelih 100 ekor unta, Nabi sembelih sebahagian, lepas tu baki tu Nabi sembelih, Nabi beri pada Sayyidina Ali. Kerana sembelih ni perlu pada tenaga juga. Ala kulli hal, hadis ini memang ada diperbincangkan lah. Yang kita naknya pada apa yang tertulis pada arasy itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa fi tafsir an Ibn Abbas wa fi qawlihi ta'ala wa kana tahtahu kanzul lahuma. Cerita berkaitan ni hari Jumaat ni kan, kita disunatkan baca surah Kahfi ni. Dalam surah Kahfi ada cerita berkaitan dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, yang mana plot cerita ataupun situasi cerita ataupun kita kata bab cerita yang ketiga dalam peristiwa yang dihadapi oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir ni. Yang ketiga ialah tentang jidar. Ada masuk dalam satu kampung, fa abau an yudhaifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama. Nabi Musa dan Nabi Khidir masuk dalam satu kampung. Kampung itu yang mana ada satu tembok bagi satu rumah yang hampir yang nak jatuh dah. Minta untuk orang kampung bagi makanan dan tempat tinggal, tak ada orang nak layang. Orang kampung tu kedekut belaka. Jadi tiba-tiba Nabi Khidir pergi tolong baiki tembok yang nak jatuh tadi. Jadi Nabi Musa pelik lah, kenapa orang kampung ni bukan buat baik pada kita pun, kenapa kita nak buat baik pada mereka, nak tolong baiki tembok yang nak jatuh. Rupanya katahtahu kanzul lahuma, di bawah itu ada kanz, ada khazanah, ada peninggalan yang ditinggalkan oleh bapa kepada dua orang anak yatim. Qala, dalam kanzun itu dalam tu ada apa tu? Qala lauhun min zahabin, ada satu lauh, satu kepingan emas, fihi maktubun, padanya itu ditulis ajibtu liman ayqana bil qadari, pelik sungguh aku bagi orang yang yakin dengan qada dan qadar, yakin dengan ketentuan Tuhan. Kaifa yansab, kenapa, bagaimana dia boleh rasa penat, macam mana dia boleh penat. Penat apa? Penat mencari dunia. Orang tu yakin qada dan qadar ketentuannya sudah tetap. Kenapa dia memenatkan diri perkara-perkara yang telah dijamin oleh Tuhan? Itulah. Faham tak konsep tawakal di sini? Jadi orang tu sungguh-sungguh cari dunia. Padahal dia itu katanya beriman dengan ketentuan qada dan qadar Allah Ta'ala. Kenapa? Kaifa yansab, macam mana dia boleh jadi penat? Wa ajaban liman ayqana bin nari kaifa yadhhak, sangat peliklah bagi orang yang yakin dengan api neraka, bagaimana dia boleh ketawa lagi? Macam mana boleh ketawa lagi? Padahal api neraka tu seksa yang sangat berat. Ajaban liman yarad dunya wa taqallubaha bi ahliha kaifa yatma'innu ilaiha. Amat pelik bagi orang yang melihat dunia dan berbolak-baliknya dunia ini dengan ahli-ahli dunia. Bertukar, orang kaya jadi miskin, orang miskin jadi kaya, orang tinggi jatuh, orang jatuh naik.
kaifa yatma'innu, maka mana orang tu boleh rasa tenang dengan dunia? Anallah la ilaha illa ana, akulah Allah, tiada Tuhan kecuali aku. Muhammadu abdi wa rasuli, Muhammad itu hamba-Ku dan rasul. Katanya ini ditulis dalam khazanah, harta yang disimpan dalam khazanah yang duduk di bawah jidar itu. Wa an Ibn Abbas qala ala babil jannah maktubun, pada pintu syurga ditulis, inni anallahu la ilaha illa ana Muhammad Rasulullah la u'adzibu man qalaha, aku Allah, tiada Tuhan kecuali aku, Muhammad Rasulullah, tidak aku azabkan orang yang berkatanya. Dzukira annahu wujida ala hijaratil qadimah maktubun, disebut bahawa terdapat pada satu batu yang sangat tua, sangat lama, ditulis Muhammadun taqiyun muslihun wa sayyidun amin. Muhammad itu seorang yang bertakwa, yang muslih, yang seorang yang muslih, seorang yang mengelokkan, yang mengislahkan. Sayyidun amin, dan ketua yang amanah. Wa dzakara Simintari annahu syahada fi ba'di biladi Khurasan. Syekh Simintari menyebut bahawa dia melihat pada sebahagian daripada negeri Khurasan, mauludan yuladu ala ahadi jambaihi maktub, anak yang lahir yang mana salah satu lambungnya ditulis la ilaha illallah wa alal akhar maktubu Muhammad Rasulullah, di lambung yang lain ditulis Muhammad Rasulullah. Jadi Imam Qadhi Iyad sekarang ni dia himpunkan penukilan cerita yang dia dapat dan dia dengar ataupun dia dapati dalam kitab-kitab berkaitan dengan lafaz ini. Dia macam zaman sekarang kita tengoklah, orang tengok pokok ditulis la ilaha illallah, buah dalam tu bunga yang ada tertulis Allah. Macam gitulah ceritanya. Apa yang beliau tulis ni seumpama apa yang ada didapati pada zaman tersebut. Okay. Wa dzakara al-akhbariyun anna bi biladil Hind, menyebut orang-orang ahli-ahli tarikh, ahli pencerita ni, dia kata di negeri Hind, India, ada wardan ahmara, pokok mawar merah. Ni mawar merah. Saya titik sikit tu nama mawar merah itu. Wardan ahmara, mawar merah, maktuban alaihi bil abyadi, yang tertulis dengan warna putih, tertulis bukan orang tulis ni, ada sendiri. Mawar merah tapi ada tulisan putih, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni macam kita lihat dengan gambar-gambar yang berlaku mukjizat orang sujud, ada tertulis dalam pada badan ikan Allah ke Muhammad dan seumpamanya. Wa ruya an Ja'far ibni Muhammadin an abihi idza kana yaumul qiyamati nada munadin, apabila hari kiamat akan menyeru seorang penyeru, malaikat akan seru ni, ala liyakum min man ismuhu Muhammad, hendaklah berdiri, sila berdiri orang yang namanya Muhammad, falyadkhulil jannata likaramati ismihi alaihi salam, maka masuklah syurga kerana kemuliaan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni hadis-hadis sebegini ialah hadis targhib, yang menggalakkan, ataupun hadis sebagai hadis kita kata fadail, yang mana hadis-hadis segini himpunannya itu yang kita nak, maksud keseluruhannya kita nak. Macam kalau gitu, sebab apa? Jangan faham secara mujazzat, secara berasingan hadis-hadis sebegini, bukan dengan fahaman yang betul. Kita hadis yang juz'i begini kena faham dengan pemahaman kulli. Dengan maksud apa? Macam contoh tadi, hadis berkaitan nama Nabi akan masuk ke syurga. Dah kalau nama orang nama Muhammad tapi buat jahat, buat dosa, itu lain cerita tu. Makna mafhum daripada hadis itu bukan secara umum dan secara mutlak sebegitu. Ni orang jahat dia ni, contohlah, tapi harap nama Muhammad ni baik-baik belakalah, tak? InsyaAllah. Katakanlah, adakah kerana sebab nama saja? Tak. Sebab utama ialah taqwa dan ibadat itu. Cuma di sini nak menyatakan apa? Nak menyatakan ada Allah Ta'ala menimbang dan melihat kelebihan yang ada pada penamaan itu. Kerana sebab nak memuliakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawa Ibnu Qasim fi sama'ihi wa Ibnu Wahb fi jami'ihi an Malik qala sami'tu ahla Makkah yaqul, aku mendengar ahli Mekah berkata, ma min baitin fihi ismu Muhammadin illa nama wa ruziku, tidak ada rumah yang ada padanya nama Muhammad kecuali bertambah berkat dan diberi rezeki. Ini makna kita kata tajrubah lah.
tajrubah. Betul. Dia kata aku tengok pada orang di Mekah ni lah. Orang hok dalam tuan anak ke ahli keluarga tu ada seorang nama Muhammad ke Ahmad ke nama Muhammad, rumah tu jadi berkat dan seumpamanya. Wa anhu alaihi salam ma dharra ahadakum an yakuna fi baitihi Muhammadun wa Muhammadani wa thalathah. Adakah mudarat di kalangan kamu kalau di rumahnya itu ada Muhammad seorang atau dua orang atau tiga? Makna galakan menamakan dengan nama Nabi ni. Fa inna min dhimmat Sahibul Burdah disebutkan apa nama ni, fa inna li dhimmatun bi tasmiyati Muhammadan wa huwa awfa khalqi bidzimami. Fa inna li dhimmatun bi tasmiyati Muhammadan. Aku ada janji, ada ikatan. Li dhimmatun, dhimmah, perjanjian dan janji. Dengan apa? Fa inna li dhimmatun minhu bi tasmiyati. Aku ada dhimmah. Aku ada janji bahawa dengan sebab menama aku Muhammad bi tasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bidzimami, dan dialah sebaik-baik orang yang menyempurnakan perjanjiannya. Nampak? Ini Sahibul Burdah Muhammad Al-Busiri ya. Syekh Al-Busiri namanya Muhammad. Jadi disebut dalam bait Burdah tu, aku ni ada satu pertaruhan, nama aku Muhammad ni. Aku harap bahawa Allah Ta'ala beri kepada aku kemuliaan dengan sebab nama Muhammad. Wa an Abdullah bin Mas'ud anna Allah nadhara ila qulubil ibad. Allah Ta'ala melihat kepada hati hamba-Nya. Fakhtara minha qalba Muhammadin alaihi salam. Lalu Allah Ta'ala pilih hati Nabi Muhammad. Fastafahu li nafsi. Dipilih untuk dirinya. Wa ba'athahu birisalah. Dan diutuskan dengan risalahnya. Wa hakan naqashu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma nazalat wa ma kana lakum an tu'dhu rasulallahi wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Wa ma kana lakum, tidak layak bagi kamu an tu'dhu Rasulullah, untuk menyakiti Rasulullah, wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada, dan tak patut kamu menikahi isterinya selepas baginda selama-lamanya. Inna dhalikum kana 'indallahi 'azima. Sesungguhnya itu sangat besar dosanya, kesalahannya di sisi Allah. Qama khatiban, bila begitu bangun Nabi berkhutbah. Faqala ya ma'syara ahli iman, wahai sekalian orang yang beriman, innallaha ta'ala faddalani 'alaikum tafdila. Allah Ta'ala telah memuliakan aku di atas kamu dengan kemuliaan. Wa faddala nisa'i ala nisa'ikum tafdila. Dan Allah Ta'ala muliakan isteriku di atas isteri-isteri kamu dengan satu kemuliaan. Al-haditha. Qala faslun fi tafdilihi bima tadammanathu karamatul isra'i minal munajat. Ini fasal lain pula menceritakan bagaimana Allah Ta'ala memuliakan Nabi dengan apa yang mengandunginya oleh karamatul Isra. Karamah Isra, apa dia? Bima tadammanathu karamatul Isra min bayan kepada ma tadammanathu. Apa dia karamah itu? Minal munajati, daripada bermunajat dengan Allah Ta'ala secara langsung, wa ru'yati, melihat Allah, wa imamatil anbiya, dan Nabi mengimami para nabi, wal uruji bihi ila sidratil muntaha, Nabi naik sampai ke sidratil muntaha, wa ma ra'a min ayati rabbil kubra, dan apa yang Rasulullah melihat daripada tanda-tanda Allah Ta'ala yang maha besar. Wa min khasa'i sallallahu alaihi wasallam kisatu Isra'i wa man tawat alaihi min darajatir rif'ah, daripada khususiah Nabi ialah kisah Isra, dan apa yang mengandungi di atasnya daripada darjat ketinggian. Mimma nabbaha alaihi kitabul aziz, daripada perkara yang memberi tambih, memberi peringatan, memberi penekanan ke atasnya oleh Al-Quran, Kitabul Aziz. Wa syarahathu sihahul akhbar, dan mensyarahkannya oleh hadis-hadis yang sahih. Qala Allah Ta'ala, jadi saya baca je ayat Quran ni, boleh tengok tafsir lah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala
Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa bil ufuqil a'la. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. La khilafa bainal muslimin. Tidak berlaku khilaf di kalangan umat Islam fi sihatil Isra'. Pada sahnya Isra' bihi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku Isra' tu tak ada khilaf. Sebab itu di sisi akidahnya menafikan Isra' itu menjadi kufur wal iyadzu billah. Sebab itu sabit dalam Quran. Subhanallazi asra. Dia maksud maklum min ad-din bid-darurah. Kecuali orang itu ada uzur baru masuk Islam, tak tahu contohnya, itu tak apalah, maka diajarlah dia. Adapun orang Islam dah, maka itu tak termasuk daripada perkara yang boleh khilaf. Sepakat mengatakan bahawa siapa yang menafikan Isra' itu, orang itu telah keluar daripada Islam. Idh huwa nasul Quran, kerana nas Quran, waja'at bitafsilihi, dan datang dengan perhuraiannya, dengan detailnya, wa syarhi ajaibihi, dan mensyarahkan keajaibannya, wa khawasi Nabi Muhammad SAW, dan khususiah Nabi kita SAW, fihi, pada perkara itu, ahadithu fa'il bagi ja'at bitafsilihi, telah datang menceritakan pendetailannya. Apa dia? Ahadithu fa'il dia, fa'il kepada ja'at. Hadis-hadis kathiratun muntashiratun, hadis yang banyak, yang tersebar, yang banyak, masyhur. Wa ra'ayna an nuqaddima akmalaha, dan kami berpandangan kami ingin mengemukakan hadis yang paling sempurna. Wa nushiru ila ziyadati min ghairi, dan kami isyaratkan penambahan yang ada daripada hadis yang lain tu yajibu dzikruha, yang patut disebutnya. Wa bihi ilahi qala hadatsana al-qadi asy-syahid Abu Ali wal faqih Abu Bahris bisama'i alaihima, dua orang ni dia ambil guru beliau. Wal qadi Abu Abdullah At-Tamimi wa ghairu wahid min syuyukhina qalu hadatsana Abu al-Abbas al-Udhri hadatsana Abu al-Abbas ar-Razi hadatsana Abu Ahmad al-Juludi hadatsana Ibn Sufyan hadatsana Muslim bin Hajjaj hadatsana Syaiban ibnu Farruh hadatsana Hamad bin Salamah hadatsana Thabit al-Bunani, Sabit al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ni hadis sahih Muslim tu Muslim bin Hajjaj tu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utitul bil buraq, aku dibawa datang dengan buraq. Apa itu buraq? Wa huwa dabbatun abyadun tawilun, satu tunggangan, binatang tunggangan putih yang tinggi. Fauqal himar, saiznya lebih besar pada himar, daripada keldai. Wadunal baghal, tapi kurang daripada baghal. Baghal ni ialah kacukan kuda dengan himar. Dia besar sikit, besar pada keldai tu. Tapi baghal ni kecil pada kuda. Buraq ini kurang sikit daripada baghal. Yada'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi, dia meletakkan hafir, kakinya itu melangkah pada penghujung pandangannya. Maknanya apa? Sekali dia langkah, jauhnya sampai hujung pandangan. Habis pandangan, maknanya kita nampak daripada ufuk sana, melangkah satu kaki itu sampai sana dah. Qala farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis, aku menunggang buraq sehingga aku sampai ke Baitul Maqdis. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj maklumlah dia berhenti Yasrib, Madian, Turusina, Baitul Laham. Dia berhenti pada tempat itu. Yasrib Nabi berhenti, Madian, lepas tu Turusina, dan juga Baitul Laham, tempat lahir Nabi Isa. Dunal baghli, mana tadi? Farabatuhu, lalu aku ikat dia. Nabi ikat juga buraq. Bil halqati allati yarbitu bihal anbiya, dengan halqah, dengan halqah tu bulatang. Bulat. Halqah ni apa? Dia tempat ikat binatang ni, dia ada halaqah bulat, macam chain itu bulat tu, ikat situ lah tempat ikat dia. Allati yarbitu bihal anbiya, yang mana di situ juga para nabi mengikat
tunggangan mereka. Thumma dakhaltu masjidah. Lalu aku masuk masjid. Fasallaitu fi raka'atain. Lalu aku sembahyang 2 rakaat. Thumma kharajtu. Kemudian aku keluar. Faja'ani Jibrilu. Lalu Jibril buat datang bi ina'in dengan bekas. Min khamrin wa ina'in min laban. Satu bekas daripada arak. Satu bekas daripada susu. Fakhtartul laban. Aku pilih bekas daripada susu untuk aku minum. Faqala Jibril ikhtartal fitrah. Kamu memilih fitrah. Dak arak masa tu dak haram lagi. Sebab tu pilihan Nabi antara dua benda harus. Arak dan juga susu. Sebab apa? Masa itu arak belum haram. Ni zaman Mekah ni. Arak haram tu di Madinah. Jadi, tapi Nabi tak pilih arak dah. Nabi pilih laban. Maka Jibril kata, ikhtartal fitrah. Kamu pilih fitrah. Thumma araja bina ila sama'. Kemudian, Jibril menaik dengan kami ke langit. Jibril bawa naik kami ke langit. Lepas tu, macam mana nak menafah di langit? Ini kata mukjizat ini. Khariqul lil adah. Manusia kalau lebih pada altitude tertentu, tak boleh nafah dah. Oksigen tak cukup. Rasulullah diberi mukjizat untuk naik dan melangkaui langit-langit yang lebih sampai langit ke-7 tanpa perlu keperluan adat yang kebiasaan. Oksigen tank, graviti dan seumpamanya dah. Itu mukjizat. Thumma araja bina ila sama' fastaftaha Jibril. Lalu Jibril meminta buka. Istaftahani memohon untuk buka pintu. Jadi setiap langit tu dia ada pintu. Faqila man anta. Ini juga sebenarnya dari segi wacana pemikiran ataupun ideologi ataupun isu semasa ni berkaitan dengan Isra' ni satu benda yang kita kena betul-betul faham. Bagaimana kita nak jawab kepada golongan liberal dan juga golongan yang tidak mempercayai Isra' itu berlaku sebagaimana yang disebut dalam hadis. Mereka mentakwil-takwil dan juga menyatakan bahawa Isra' itu sebenarnya bukan perjalanan tubuh badan Nabi. Jadi kita tengok mereka ni kata Mu'tazilah moden ni. Apa dah? Mu'tazilah moden. Yang Mu'tazilah zaman dulu pun dok ingkar. Sebab apa? Mu'tazilah zaman dulu dia tahu sumber ilmu Islam ni dalil dikaji, dah tahu tentang sanad. Benda itu kalau sahih diceritakan daripada mulut Nabi, kemudian dinukilkan mutawatir, benda itu sabit, takkan kita nak tipu, kita nak dustakan. Kata dok sebenarnya mustahil Nabi Isra'. Ni kata penggunaan akal yang tidak diasaskan oleh pemahaman dan cara istidlal oleh ahli sunnah ni jadi gini. Jadi akan menafikan perkara-perkara mukjizat sebegini. Nampak? Ini juga sebenarnya kes besar lah kalau macam tengok ada orang menafikan hukum-hukum Allah Ta'ala ni yang dibuatkan apa, kata tak munasabah dan seumpamanya, benda sama je. Sebab itu tulabul ilm yang dah masuk dalam bidang ilmu ni dia kena bukan sekadar tu, kena faham apakah isu-isu semasa yang perlu dia faham bagaimana nak menjawab kekeliruan dan syubhah yang ada tu. Nampak tak? Okey. Mana tadi? Mana dia kata? Minta istaftaha Jibril. Maka setiap langit tu dia ada pintu. Maka nak masuk ke pintu. Dah sekarang ni ahli astronomi ataupun orang yang astronot, NASA belum jumpa pintu sebab masih yang NASA nampak tu masih bawah langit pertama lagi. Belum sampai langit kedua. Jadi nak sampai ke pintu tu lambat lagi lah. Wallahu alam bila boleh sampai ke tidak tak tahu. Jadi Jibril minta buka. Faqila man anta, siapa kamu? Qala Jibril. Malaikat jaga langit betul-betul. Tuhan suruh jaga sungguh. Siapa nak masuk? Jibril sekalipun, ketua malaikat, bukan boleh senang-senang. Bukan boleh tunjuk kad saja, tunjuk kabel. Saya ni orang besar. Awak tak boleh larang saya. Saya orang besar. Saya orang besar. Polis tak boleh tahan saya. Nampak kata gigi. Tak boleh tahan dah. Sampai Saidina Jibril kena tahan. Siapa kamu? Jibril. Dah bukan malaikat dah tahulah Jibril ke tu. Tapi tujuan apa? Antaranya kerana nak memanjangkan tempoh berbicaranya dengan kekasih Allah ini Nabi Muhammad, nak berjinak-jinak. Macam kita tanyalah, mari mana tahu dah, mari pada rumah.
Nak pergi mana tu, nak mari Kedah ni, dah tahu dah. Kita bercakap dengan orang tu tujuan apa? Kadang-kadang nak bermesra. Kita cakap dengan anak kita, buat apa tu? Kita tahu dah dia makan. Dia tengah makan, kita kata tanya, buat apa tu? Tanya apa lagi? Jadi kanak-kanak ni, dia tu fitrah dia akan jawab tak? Kalau orang jenis jahat sikit. Ayah ni cerdik ke tak? Bakang ni kan. Tu yang anak dah buat gitulah. Sebab apa? Kita tahu dah tengok. Ada tujuan berbicara tu untuk mengeratkan kemesraan. Berpeluang untuk lebih lama lagi. Nak bertanya, nak melihat kepada Rasulullah dan nak mengambil nur yang datang bersama Nabi SAW. Wakil mama, kamu Jibril aku kenal. Siapa bersama kamu? Ni juga. Kadang tanya tu bukan. Ini sebahagian ulama tafsir mengatakan tujuan tanya tu bukan malaikat dah tahu. Ada yang kata malaikat memang tidak tahu pun. Ada tafsir yang kata kerana malaikat ni memang taat dan patuh, tak tahu pun apa yang berlaku pada langit yang lain daripada apa yang disuruh jaga tu. Jadi ada yang tanya atas dasar istifham hakiki lah. Ada atas dasar istifham listi'nas untuk tujuan rasa jinak dan rasa bermesra, nak bermesra. Qala Muhammadun, kata Muhammad, kila wa qad bu'itha ilaihi, adakah telah dibangkitkan kepadanya, telah diutuskan? Qala wa qad bu'itha ilaihi, telah diutuskan. Fa futiha lana, lalu dibukakan pintu itu untuk kami. Fa idza ana bi Adam sallallahu alaihi wasallam farahaba bi, tatkala itu aku masuk bertemu dengan Nabi Adam, dan Nabi Adam mengalu-alukanku, wa da'ali khair, dan Nabi Adam mendoakan kepadaku dengan kebaikan. Thumma araja bina, kemudian Jibril pun membawa kami naik ila sama'i thaniyah, ke langit kedua. Fastaftaha Jibril, lalu Jibril pun minta dibukakan pintu. Ay talaba istiftah. Faqila, lalu malaikat yang menjaga langit kedua bertanya, man anta, siapa kamu? Qala Jibril. Sama cerita. Berlaku persoalan tu pada setiap tahap nak masuk. Dia tanya belaka. Qila wa man ma'aka, siapa bersama kamu? Qala Muhammadun, Muhammad. Qila wa qad bu'itha ilaihi, adakah telah diutuskan kepadanya? Qala wa qad bu'itha ilaihi fa futiha lana, lalu dibukakan pintu. Fa idza ana bi bnai khalah, lalu aku bersama dengan dua anak saudara, anak pak saudara belah mak. Kenapa khalah ni apa belah mak pula, belah ibu. Anak pak saudara betul belah mak, belah ibu. Mak tu ibu. Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria, Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Kerana mak Nabi Yahya tu adik-beradik dengan Siti Maryam. Jadi adik anak anak mak saudara lah. Mak saudara belah mak. Bi ibnai khalah Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria. Sallallahu alaihi ma farahaba bi, mereka berdua menyambut aku, wa da'awa li bi khair, lalu mendoakanku dengan kebaikan. Thumma araja bina ila sama'i thalithah, kemudian Jibril menaikkan kami, mengangkat kami ke langit ketiga. Fa dzakara mislal awal, lalu disebut seumpama pertamalah. Makna Nabi ceritakan macam samalah. Fastaftaha fa futiha lana, lalu dibukakan pintu. Fa idza ana bi Yusuf, tatkala itu aku melihat Nabi Yusuf. Fa idza huwa qad u'tiya syatrul husni, dan dia itu diberi separuh daripada kecantikan. Jadi Nabi cantiknya Nabi Musa, tampan dan kacaknya Nabi Musa lah. Nabi Yusuf ini dengan Nabi Muhammad, Nabi Yusuf tu baru separuh, Nabi Muhammad tu penuh. Kecantikan yang sempurna tu Nabi Muhammad, Nabi Yusuf tu separuh. Separuh itu luka dah tangan. Luka dah tangan. Jadi orang kata, dah kenapa Nabi tidak luka tangan? Itu sebab ketampanan Nabi Yusuf menjadi fitnah. Ketampanan Nabi Muhammad tidak orang terfitnah, kerana dia ditutup oleh kehaibatan dan kehebah. Haibah Nabi menutup kecantikan itu sehingga orang tidak jadi terfitnah. Bahkan terlihat tak ada siapa di kalangan orang yang jarang betul, orang biasa-biasa ni lah, ada pun orang rapat dengan Nabi lain lah, tak ada orang ni tak mampu lihat betul-betul kepada Nabi secara pandangan tajam. Bahasa Terengganu sebut cerelong. Tak boleh. Sebab apa? Kerana ditutup oleh kehaibatan Nabi SAW.
Farahaba bi Nabi Yusuf pun menyambut aku wa da'ali bi khair, dan didoakan aku dengan kebaikan. Thumma araja bina ila sama'i rabi'ah, kemudian diangkat aku ke langit keempat. Fa dzakara mithlah, disebut seumpamanya. Fa idza Nabi Idris, ketika aku bersama Nabi Idris. Farahaba bi, lalu disambut aku, dialu-alukan aku, wa da'ali bi khair, dan didoakan aku dengan kebaikan. Qala Allah Ta'ala wa rafa'nahu makanan 'aliyya, kami angkatkan dia kepada kedudukan yang tinggi. Thumma araja bina ila sama'il khamisah, kemudian dia angkat ke langit kelima. Fa dzakara mithlah, disebut seumpamanya. Fa idza ana bi Harun, ketika itu aku dengan Nabi Harun. Farahaba bi wa da'ali bi khair, lalu disambut aku dan didoakan kepadaku kebaikan. Thumma araja bina ila sama'i sadisah, masuk naik ke langit ke-6. Fa dzakara mithlahu, disebut seumpamanya. Fa idza ana bi Musa, aku bersama Nabi Musa. Farahaba bi, Nabi Musa menyambutku, wa da'ali bi khair, dan mendoakanku dengan kebaikan. Thumma araja bina ila sama'i sabi'ati fa dzakara mithlah, naik Jibril buat naik Nabi ke langit ke-7, disebut seumpamanya, itu Jibril minta dibuka pintu, lalu dibuka pintu. Fa idza ana bi Ibrahima musnidan zahrahu ila al-baitil ma'mur, ketika itu aku melihat Nabi Ibrahim musnidan zahrahu, menyandarkan belakangnya, ilal baitil ma'mur, ke baitil ma'mur. Ke baitil ma'mur, tempat tawaf malaikat ni. Fa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malak, masuk dalam baitul ma'mur tu setiap hari 70,000 malaikat. 70,000 malaikat masuk untuk tawaf di baitul ma'mur dan solat. La ya'uduna ilaih, yang mana malaikat yang masuk tu bila keluar tak akan kembali dah. Sebab apa? Sebab ramai lagi malaikat lain masuk. Jadi seorang malaikat masuk sekali je sepanjang umur. Sekali masuk, tak kembali semula, tak akan masuk semula dah. Sebab apa? Malaikat lain ada lagi masuk. Masuk malaikat lain, masuk malaikat lain, masuk malaikat. Sehingga kan malaikat tu masuk sekali, lepas tu tak masuk dah. Menunjukkan ramainya makhluk Allah di kalangan malaikat ini. Thumma dhahaba bi ila sidratil muntaha wa ila huna intaha qira'atuna al-yawm. Di sidratil muntaha kita sambung insya-Allah. InsyaAllah ta'ala. Ada apa-apa soalan tak, Ustaz Muaz? Tidak ada, sekadar itu saja untuk kali ini. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.